Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDP Art. Pada hari Ahad lepas, cikgu tak sempat nak buat video dan cikgu telah memberi beberapa kerja dalam bentuk lembaran kerja. Kita membincangkan dalam tema semasa program transisi lagi ni, iaitu tema yang kita masih lagi kita belajar, saya sihat, saya selamat. Saya sihat, saya selamat. Cuba ikut cikgu. Saya sihat, saya selamat. Dan tema yang kita nak belajar hari ini lah berkaitan dengan makanan pilihanku dan katakan tidak. Okey, kita teruskan PDP kita hari ini. Cikgu ada sediakan beberapa slide untuk dimasukkan juga bersama dengan program transisi ini bersama dengan mata pelajaran matematik yang cikgu ajar. Baik, okay, kita akan pergi kepada sekejap. Okay. Okey. Bersama kita hari ini adalah PDP bersama Cikgu Jack. Matematik tahun 1 amanah dan 1 CD. Tema kita hari ini saya sihat dan saya selamat. Okey, jom kita cari pilih makanan yang berkhasiat. Apa yang kita nak belajar hari ini, jom pilih makanan yang berkhasiat. Jom cipta resepi dan jom kita mari masak. Mari masak. Baik, jom pilih makanan berkhasiat ni. Kita akan pilih makanan yang betul-betul mengikut kuantiti. Sini cikgu nak beritahu kuantiti apa murid-murid maksud kuantiti. Kuantiti ni adalah bilangan. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Contoh 6, 7, 8, 9, 10. Cuba beritahu cikgu, berapa kalikah kita makan nasi sehari? Mungkin 3 kali seharian. Waktu pagi, tengah hari dan pada waktu malam. 3 kali kita makan nasi. Malam tu maksud cikgu sebelum pukul 7 ataupun sebelum pukul 8 lah, untuk memberi kesihatan yang baik pada kita. Baik, kita teruskan dengan next. Okey, jom kita pilih makanan berkhasiat. Okey, tengok sini murid-murid. Okey, makanan yang ini adalah piramid-piramid yang makanan yang kita yang telah disusun oleh Kementerian Kesihatan. Pakar-pakar makanan telah memberi beberapa perkara lah di dalam piramid makanan ni. Okey, kita tengok yang pertama. Sayuran, salad dan buah-buahan. Sayur-sayuran ni siapa boleh sebut? Kubis, apa lagi? Sawi. Banyaklah sayur-sayuran yang kita tu, timun batan. Kita juga menyentuh berkaitan dengan buah-buahan seperti nenas, tembikai, buah apa lagi? Jagung dan sebagainya lah. Baik, makan 5 hingga 7 kali sehari. 5 hingga 7 kali sehari. Okey, cuba boleh buat nombor 5 di udara. 5. Buat udara. Okey, 6 macam mana? 6. Okey, mula daripada atas, mulakan. Kemudian nombor 7, buat satu palan, kemudian turunkan satu batang ke bawah. Okey, itu nombor 7. Dan murid-murid boleh buat di udara bermula dengan nombor sifar. Apa maksud nombor sifar? Sifar ni adalah nombor kosong. 1, 2, 3. Kalau boleh ikut cikgu. 4, tengok video cikgu. 5,
dan seterusnya lah kita boleh buat latihan. Okey, kita tengok. Biji ring, roti, kentang, pasta dan nasi. Okey, kita boleh makan. Benda-benda ni seperti roti, ubi ketan, nasi. Ni makan 3 hingga 5 kali sehari. Jangan lebih lah. Sepatutnya nasi ni kita makan 2 kali ataupun 3 kali lah lebih bagus supaya badan kita maintain badan kita sihat supaya tidak terlalu gemuk. Bila gemuk nanti kita akan obesity. Obesity. Apa maksud obesity? Obesity ni gemuk lah, berlebihan, lemak lebih dan sebagainya. Jadi kita kena makan secara mengikut peraturan lah. Terutamanya masa PKP ni banyak kita makan. Sekejap-sekejap masuk dapur. Sekejap-sekejap masuk dapur. Jangan buat macam tu. Makan kena ikut, nak kata ikut jadual tu taklah. Bila lapar makanlah, bila kenyang berhenti. Okey, dalam agama kita pun tak boleh makan banyak, tak baik. Okey, seterusnya susu, yogurt dan keju. Mana-mana makanan yang berkeju ni cikgu tak boleh terangkan lebih lanjut lagi. Cikgu hanya terangkan beberapa nama saja. Makan 3 kali sehari untuk orang dewasa. Makan 5 kali sehari untuk orang yang berumur 9 hingga 18 tahun. Ini adalah untuk pembesaran. Yogurt ni, susu untuk pembesaran. Okey, untuk naikkan ketinggian awak. Tinggi. Berapa bilangan tinggi kita? Berapa berat kita? Nanti awak akan belajar. Itu kita dalam matematik kita menggunakan nombor-nombor tersebut sebagai pengukuran kita untuk mengukur tahap kecergasan, tahap fizikal, ketumbuhan fizikal badan kita. Okey, di piramid yang seterusnya adalah daging. Daging, ayam, ikan, telur dan kacang. Okey, makan 1 kali sehari. Ini tidak. Pagi makan nasi lemak daging, nasi berlauk berdaging, nasi lemak berikan. Lepas tu telur pula 2-3 biji. Lepas tu makan nasi lemak yang ada kacang dan sebagainya. Kita tak boleh makan banyak sangat benda ni. Kita kena makan sedikit. Sebab benda ni banyak protein. Terlalu banyak protein. Bila banyak protein sangat, nanti kita akan menjadi lebih besar daripada umur kita. Umur 9 tahun tapi tubuh badan kita dah berat macam orang dewasa. Okey. Makan 1 kali ni mana campur dengan nasi dah. Nasi dan sebagainya lah. Ataupun kita nak makan sarding, kita buat dengan roti. Okey, seterusnya lemak, mentega dan minyak. Okey, dengan kuantiti yang sedikit. Ini kita kena elakkan lah daripada makan lemak, mentega dan minyak yang banyak lah. Contohnya kita goreng. Semua kita nak melakukan aktiviti memasak ni kita menggunakan minyak. Jadi kurangkan minyak. Okey, makanan dan minuman yang tinggi gula, lemak dan sebagainya tidak patut dimakan setiap hari. Ni awak suka makan coklat kan? Gula-gula. Coklat macam Cadbury, air apa? Air minuman yang dalam tin. Itu tidak sesuai. Okey, ini tidak. Ini kita kena buat sifar. 0. Kalau boleh 1 hari tu kita tak boleh makan benda ni. Boleh sekali-sekala kita boleh makan lah. Seminggu sekali ke berasa trio, bolehlah beli. Okey. Okey, next. Kita nak bina satu cipta. Kita nak cipta satu resipi lah yang agak bagus untuk kesihatan kita, untuk pemakanan kita. Okey, cikgu nak cipta satu sandwich. Siapa pernah masak kat sini? Cuba angkat tangan. Siapa pernah masak, angkat tangan. Yang perempuan mungkin dia suka menolong ibu bapa dia kat dapur. Kalau murid lelaki, susah sikit lah. Tapi cuba. Kita cuba. Okey, sandwich untuk buat sarding. Kita cipta sandwich untuk buat sarding. Masa PKP sekarang, kita jangan mengharapkan kepada ibu bapa saja. Tapi kena berhati-hati dengan keselamatan seperti pisau dan sebagainya. Kita jangan menggunakan dengan sewenang-wenangnya. Tak boleh. Okey. Kita nak cipta resipi ni sandwich sarding. Sebenarnya sandwich sarding ni dah ramai dah cipta kan. Ibu awak pun dah pernah buat. Tapi kita cuba. Tapi kena ada pembimbing lah. Macam
abah awak, kakak awak, abang awak atau mama ibu kita sendiri. Okey, bahan-bahan yang cikgu sediakan ni roti hi-fi satu buku. Satu bungkus lah. Roti hi-fi. Tak kisahlah guna roti apa-apa pun asalkan benda tu roti yang tidak tamat, tidak expired date. Kemudian sarding ayam brand satu tin kecil. Ataupun gunalah sarding ayam yang mana-mana asalkan halal. Mayonis, sedikit mayonis. Margarin, ini adalah benda kalau kita tengok yang tu kena kurangkan sikit. Lada sulah, salad yang dihiris. Salad ni daun salad yang warna hijau. Nanti Google kalau tak kenal. Bawang besar dipotong dadu, timun dihiris nipis-nipis, cili merah dihiris. Kalau tak nak pedas, jangan bubuh cili merah lah. Limau nipis, ambil jusnya saja. Air dia saja. Jus tu adalah air. Okey. Okey, bilangan roti tu bergantung kepada yang kita nak makan. Jangan kita buat banyak sangat nanti nanti membazir Bilangan 1, 2, 3, 4. Jadi satu roti tu mungkin boleh dikembarkan menjadi 2, menjadi 2. Ingat bilangan kita. Itu yang cikgu nak terapkan, nombor-nombor tu. Sambil-sambil buat cipta resipi ni, kita beritahu, Mak, Mama, saya nak eja huruf nombor 1. S-A-T-U. 1. Oh. Ini 2 keping dah, Ali. Cuba eja nombor 2. D-U-A. 2, Mama. Okey, bagus. Okey. Okey. Berapa keping ya irisan irisan timun ni yang patut kena iris? Mama, kita kena masukkan timun ni sebanyak 4 keping. Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Jadi berapa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 4 semua. Mama cakaplah dengan Ali ke, contoh nama Ali lah. Eja 1, S-A-T-U 1. Okey, tambah 2. Tambah 1 lagi. Tambah semua. Okey, dah semua berapa bilangan semua? 4. Eja 4. E-M-M-P-A-T 4. 4. Sampailah kita. Sambil-sambil kita membilang bilangan-bilangan resipi, bahan-bahan resipi kita, sambil-sambillah kita mengeja ya, insya-Allah. Okey, jadi terciptalah satu resipi untuk kita buat sarding hari ini. Sandwich sarding. Semoga anak-anak murid cikgu 1S dan 1 amanah berjaya melakukan membuat sandwich sarding ini dengan lebih sedap daripada pizza cikgu. Okey, buatlah apa-apa yang sedap, tambahlah bahan-bahan. Jika tak ada bahan yang kat sini, bolehlah roti dengan sardin sahaja dan sebagainya lah, timun besar sahaja, bawang sahaja, campur-campur. Okey, jika ada penambahan yang resipi bahan-bahan dia, boleh tambah kat sini supaya lebih sedap. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Okey, apa yang cikgu nak beritahu sini ialah mari kita masak. Okey, mari kita masak. Jom kita masak. Okey, kalau kita nak masak ni, kita nak masak apa? Okey, tapi sebelum tu kita menonton YouTube ni. Cikgu akan terangkan beberapa perkataan untuk kesesuaian dengan mata pelajaran matematik kita hari ini. Sedikit, banyak, sekeping, sebiji, macam mana? Itu adalah jumlah-jumlah yang sepatutnya kita belajar. Keyword ataupun perkataan-perkataan yang kita nak belajar di dalam matematik. Perkataan-perkataan inilah selalu yang berkeliaran di dalam mata pelajaran matematik. Bukan setakat nombor saja. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah kita bilangan 100 ke 1000 ke, tak kisah. Tapi sedikit ni macam mana rupa dia? Banyak ni macam mana rupa dia? Sekeping ni banyak macam mana rupa dia? Sebiji banyak macam mana? Dan ada beberapa perkataan-perkataan lain yang boleh diterapkan di dalam mata pelajaran matematik. Okey, kita menonton masakan. Sambil-sambil kita tonton, harap line ni okey lah. Ya,
Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Okey, kita skip. Okey. Kita sambil dengar ya. Okey, resep kita ringkas je. Hari ini kita akan cuba buat roti pizza. Okey, roti pizza. Bahan-bahannya. Sekali bahannya adalah roti galinya. Okey, bilang berapa keping roti tu? Roti galinya. 1, 2, 3, 4. Roti pun boleh. Kalau nak rasa rahsia sikit guna. 1, 2, 3, 4. Untuk buat mozzarella cheese. Yang ini saya dah parut. Ni resipi Cik Jah. Tapi dekat Shopee. Okey, ini bilangan yang banyak ke sedikit? Agak banyak untuk mozzarella. Bilangan. Sedikit parutan. Sedikit parutan. Sedikit sos cili. Sedikit sos cili. Beberapa keping hotdog. Hotdog ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada berapa? Beberapa batang hotdog. Saya akan potong kecil dulu hotdog ni. Hotdog ni saya dah rebus ya.Rebus dulu lagi masak. Hotdog ni kena rebus. Okey, potong. Kita potong halus. Berapa dia potong halus? Kita akan letak supaya roti galinya nanti. Sedap ni. Langkah seterusnya ambil roti galinya. Okey, langkah seterusnya. Seterusnya langkah kedua, ke ketiga, keempat, kelima kita boleh amalkanlah. Yang ini saya guna sos cili. Kalau awak semua nak gunakan spaghetti sos pun tak masalah, lagi sedap. Saya cuma guna bahan yang ada kat rumah. Kawalan pergerakan tak boleh keluar, jadi saya guna apa yang ada dalam peti ais je. Baguslah Cik Jah ni. Dia guna bahan apa yang ada saja. Sos sapukan sepenuhnya. Sepenuhnya. Apa perkataan sepenuhnya? Sepenuhnya keseluruhan lah. Sebenarnya untuk buat pizza ni, kita memang kena gunakan mozzarella cheese sebab kita nak efek tarik leleh itu yang lebih. Dia kalau cair mozzarella ni, kita tak boleh bilangan mozzarella ni. Kita taruhkan, kita bubur sedikit ataupun banyak lah. Sebanyak yang mungkin, sedikit yang mungkin. Mengikut kesesuaian. Kita tak boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Saya kalau tak nanas ada rasa manis. Manis, pedas-pedas sikit, susunkan sausage. Okey, disusun. Berapa nanas? 1, 2, 3, 4. Kalau awak semua nak tambah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tambah lagi kalau ada ruang. Tambah berapa? Cuba 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Okey. Hubuskan cheese lagi. Apa ni? Sos lagi supaya lebih sedap. Dan akhir sekali kita akan tabur lagi mozzarella cheese. Tabur lagi sedikit mozzarella. Kita lekatkan bahan-bahan atas roti yang atas ni sebagai topping lah. Letak banyak pun tak apa. Okey, dah siap ni. Letak banyak pun tak apa. Kita susunkan ke dalam loyang pembakar. Kita akan bakar di dalam oven nanti. Okey, susun kat sini. Mudah kan? Kita akan ulang step sampai muatlah 4. Saya rasa 4 keping roti muat dalam ni. Kita akan bakar. Dan ulang sampai bahan-bahan kita habis. Okey? Dah siap. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nanti kat rumah boleh cuba ya. Suruh mama buat. Masa PKP ni lapar. Besok cuti Raya Cina. Mula dah cuti Raya Cina. Tahun Baru Cina. Okey, dah boleh lah buat. Saya akan tabur lagi. Okey, masukkan. Masukkan dalam oven. Dengar, dia bagi berapa minit? Sehingga bunyi loceng. Okey, dia Okey. tadi dia dah masukkan dalam microwave. Okey, dia ada menggunakan nombor juga. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 10 minit. Berapa lama kita nak bakar pizza tu? Pizza mini tu. Mungkin 2 minit ataupun 5 minit. Mengikut kesesuaian. Kita dah masak. Okey, ni dah hasil dia. Okey, sedap tu. Nanti suruh mama ataupun papa awak buat sediakan bahan. Masuk dalam pinggan.
hati-hati ya, masa ni memang panas. Panas. Kediri roti kita pun Yang ni awak jangan buat sebab ini bahaya sangat, panas. Nanti suruh abah, mama, kakak yang besar dah ataupun abang. Nampak dah sangat menyelerakan. Sedap. Cikgu pun rasa nak cubalah pizza mini inilah ni. dia pizza roti yang saya dah sediakan tadi. Bahan cukup mudah. Saya harap semua penonton sudi untuk mencuba dan kongsi dengan saya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Jah kerana menyediakan resipi hari ini. Okey, satu tepukan untuk Cik Jah. Okey. Dah raya Cina dah. Okey, kita dah pergi dah. So, banyak perkara-perkara, perkataan-perkataan sedikit, banyak, sekeping, sebiji dan sebagainya yang disebut dalam YouTube tadi. Okey, diharap semua murid faham dengan beberapa perkataan yang berkaitan dengan matematik kita hari ini. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada ini yang terakhir mengenali bilangan dan nombor di dalam sebuah bekas. Okey. Hari ini cikgu nak beritahu tentang nombor. Nombor kosong. Biasanya dekat rumah dengan kawan-kawan kita sentiasa sebut nombor kosong. Betul tak? Nombor kosong. Nombor kosong ni adalah bersamaan dengan perkataan kita sebut juga nombor ni sebagai sifar. Sifar ni tak ada apa. Sifar, zero. Dalam English disebut zero. Ni sifar. Sifar ni nombor bulat macam telur ayam. Tidak ada nilai. Tetapi perlu juga apabila apabila digabungkan dengan nombor yang 2 digit. Contohnya 10. Tulis bersama cikgu. 1, 0. Kosong ni bernilai. Tapi sudah menjadi nombor 10. Okey. Ini cikgu menunjukkan gambar bilangan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, aiskrim ni aiskrim buatan di rumah. Sesuai untuk dimakan tidak sangat manis dan sebagainya lah. Bolehlah suruh mama awak buat masa PKP nanti. Nombor 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E-N-A-M. 6. Okey, 6. Kalau sifar tadi kita belum eja lagi Ikut cikgu. S-I-F-A-R. Sifar. E-N-A-M 6. Kalau kita eja lah. Okey, ini nombor 6. Okey, diharap cikgu harap semua murid boleh dapat menulis perkataan sifar ini di dalam buku petak yang cikgu kita sambung kerja yang macam itu. Kerja hari itu dalam buku petak nombor 1 hingga nombor 10 kan. Okey, sekarang cikgu nak suruh murid-murid tulis sifar. Satu muka surat tu semua tulis nombor sifar. Dan perkataan sifar ni hendaklah ditulis juga. Okey. Cikgu rasa itu saja hari ini. Itu saja yang hari ini yang cikgu boleh berikan. Untuk program PDPR kita hari ini. Lagi satu, ini adalah dia terbalik Surih dan warnakan nombor 1. Cikgu ada sediakan nombor 1 hingga nombor 10. Okey, cikgu akan pergi ke sekolah hari ini. Cikgu akan suruh pekerja sekolah untuk resolkan benda ni sebanyak untuk kelas 1A dan 1S, dan cikgu akan letakkan dekat pondok jaga, pondok pengawal keselamatan, dan cikgu akan suruh ibu bapa awak ambil apabila sudah siap nanti. Dan arahan untuk ambil ni cikgu akan berikan dalam arahan WhatsApp group. InsyaAllah. Lagi satu pesanan cikgu akan buat grup matematik tahun 1 dengan 1A dan 1 sidik ni. Cikgu akan buatkan mengikut mata pelajaran. InsyaAllah. Cikgu akan cuba buat dalam minggu ini juga supaya kita tidak bertembung dengan mata pelajaran lain. Semoga semua sihat, semua patuhi SOP, pakai mask jika berada di kawasan luar rumah. Jangan ikut ibu bapa awak pergi kerja ataupun membeli belah
Sebab risikonya di luar ni sangat bahaya. Okey, elakkan daripada dijangkiti oleh COVID. Semoga kita selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah. Lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.